Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana dapat bersama kami dalam program Pejuang Muda Buat Bicara Tanah Air. Hari ini kita akan membicarakan topik pendapatan rendah, faktor dan penyelesaiannya. Bersama kami ahli ekonomi tersohor negara Prof. Jomo Kwame Sundaram. Untuk ahli-ahli pejuang dan para penonton lain yang bersama-sama dengan kami pagi ini, saya rasa saya tak perlu tekankan lagi lah peri pentingnya topik yang hendak kita bicarakan pagi ini. Kita sebagai parti politik perlu memperjuangkan nasib rakyat dan antara perkara utama yang memberi kesejahteraan kepada rakyat ialah pendapatan ataupun gaji yang wajar. Cubanya bagaimana hendak kita mencapainya. Lebih spesifik lagi, apakah dasar-dasar yang harus dilaksanakan untuk menaikkan pendapatan rakyat? Dalam ilmu ekonomi ini ada bermacam-macam pendapat tentang apa yang kerajaan perlu buat untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat. Ada yang percaya bahawa bersandar kepada kuasa pasaran bebas semata-mata akan membawa kepada kesan yang paling baik. Ada pula percaya kerajaan memainkan peranan penting. Semua ini ideologi-ideologi yang berbeza dalam ekonomi. Pentadbir dan ahli politik dalam hendak memajukan rakyatnya tidak dapat tidak terpengaruh dengan ideologi-ideologi ini sama ada mereka sedar ataupun tidak. Seperti kata ahli ekonomi yang masyhur John Maynard Keynes, manusia praktikal yang percaya diri mereka bebas daripada pengaruh mana-mana pemikir biasanya adalah hamba pemikir ahli ekonomi. Jadi kita yang terlibat dalam politik atau pentadbiran ni yang hendak memperjuangkan nasib rakyat sama ada sebagai pembuat dasar ataupun pembangkang, kita perlulah menimba seberapa banyak ilmu yang mungkin supaya kita dapat menentukan dasar-dasar apa yang paling baik untuk dilaksanakan. So oleh itu kita kena siasalah dengar daripada pakar. Hari ini kita sangat bertuah kerana berjaya mendapatkan Prof. Jomo yang merupakan seorang ahli ekonomi pembangunan yang tersohor bersama kami. So baik, sebelum kita bincang tentang topik hari ini dan memberi sedikit pengenalan tentang Prof. Jomo, biar saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Asfah Hanif Azizi, moderator hari ini. Saya Exco Pusat Dasar Ekonomi dan Kewangan Pejuang Muda Tanah Air dan saya pernah berkhidmat di Jabatan Ekonomi Badan Berkadun sebelum ini. Sedikit tentang format perbincangan ini, kita akan berbincang untuk lebih kurang setengah jam. Selepas itu kita akan membuka sesi kepada soal jawab untuk lebih kurang 15 minit. Kita akan tamatkan sesi tepat pada pukul 12. Dan ahli panelis jemputan khas hari ini, Prof. Jomo Kwame Sundaram yang saya rasa tak perlukan pengenalan. Tapi untuk orang yang kurang mengenali beliau penasihat kanan di Khazanah Research Institute, Profesor Emeritus Universiti Melaya, pernah berkhidmat di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai penolong setiausaha agung untuk pembangunan ekonomi selama 11 tahun dari 2005 hingga 2015. Prof. Jomo telah menulis atau menyunting lebih daripada 100 buah buku dan pada tahun 2007 beliau telah dianugerahkan Wassily Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Thought. Jadi bersama kita ni seorang intelektual bertaraf antarabangsa dan bukan calang-calang tokoh akademik. Beliau adalah orang yang tepat untuk kita rujuki berkenaan hal pendapatan rendah dan ekonomi pembangunan secara amnya. Baik, tanpa berlengah-lengah lagi, kita mulakanlah sesi berbicara ini. Sedikit konteks tentang topik ini. Bulan lepas, Jabatan Perangkaan Malaysia melakukan bahawa pendapatan pendengar telah merosot sebanyak 11.3% kepada RM5,209 untuk tahun 2020 daripada RM5,873 pada tahun sebelumnya. Pada masa yang sama, angka kemiskinan juga meningkat dari 400,000 lebih pada tahun 2019 kepada 600,000 lebih pada tahun 2020. So jelas wabak COVID dengan penutupan sektor ekonomi telah memberi kesan besar kepada pendapatan rakyat. Tapi isu pendapatan rendah ni kita sudah dengar sebelum tu lagi. Sebelum COVID lagi memang sudah ada kedengaran orang merumut mendapat pendapatan rendah. Misalnya sebelum ini saya pernah terbaca perkongsian di Facebook tentang gaji permulaan jurutera pada tahun-tahun kebelakangan ini. Didapati gaji permulaan
adalah lebih rendah daripada gaji permulaan yang diberikan pada tahun 90-an. Malah laporan daripada Khazanah Research Institute sendiri menyatakan graduan universiti pun ada yang terpaksa menerima pekerjaan dalam bidang yang tak perlukan kemahiran tingginya sebab dah tiada peluang pekerjaan. So oleh itu terpaksa menerima gaji yang timpal. So Prof, I'll just get right into it lah. Apa faktor-faktor yang menetapkan kadar gaji dan pertumbuhannya? Terima kasih Asfa. Assalamualaikum pada semua yang hadir, dan ingin saya tekankan bahawa sebenarnya keadaan apa yang menentukan kadar upah dalam sebuah ekonomi banyak, ya, banyak faktor, tetapi yang penting sekali ialah pengeluaran, apa yang keluaran pekerja itu masing-masing, dan juga hubungan antara pihak majikan dan pihak pekerja. Itu yang akan menentukan sama ada majikan dapat lebih banyak daripada pendapatan yang dihasilkan, yang dikeluarkan, ataupun pekerja dapat lebih banyak. Dan kita dapati bahawa dalam beberapa dasarwasa kebelakangan ini, bukan hanya di Malaysia tetapi di negeri-negeri yang lain juga, kita dapati bahawa bahagian daripada pendapatan sebuah ekonomi itu yang diperolehi oleh para pekerja itu telah menurun. Itu bukan kerana mereka kurang berhasil ataupun daya pengeluaran mereka telah merosot, tidak, tetapi akibat daripada kuasa tawar-menawar mereka yang menjadi mangsa terhadap akibat daripada dasar-dasar ekonomi yang dilakukan, terutama sekali semenjak tahun 80-an. Kita dapati bahawa di barat, bila Margaret Thatcher dan Ronald Reagan berkuasa, mereka memberi pukulan yang hebat terhadap kuasa yang mungkin ada pada kesatuan sekerja di barat. Ya, di masyarakat seperti di Malaysia ini, negeri-negeri sedang membangun, boleh dikatakan kuasa kesatuan itu tidak seberapa. Tetapi faktor-faktor pasaran menjadi penting. Dan kita dapati bahawa dewasa ini malah semenjak krisis mata wang tahun 97-98 di Malaysia, boleh dikatakan bahawa usaha untuk membangunkan industri, usaha perindustrian itu telah lemah, dan boleh dikatakan bahawa sektor pembuatan ataupun perkilangan peranannya telah merosot, dan walaupun kadar pengangguran itu rendah kerana apa yang dikatakan perkhidmatan tradisional. Perkhidmatan tradisional sebenarnya adalah perkhidmatan yang tidak mendatangkan pendapatan yang begitu tinggi. Akibatnya kita dapati lama-kelamaan ini telah merosot. Tapi faktor yang terbesar di Malaysia ialah kehadiran pekerja asing. Lebih kurang 7 tahun sudah kalau tak silap saya, Menteri Tenaga Manusia waktu itu, Richard Ryan, telah telah minta dan dapat satu tinjauan dan telah dapati bahawa dianggar terdapat 6.7 juta pekerja asing di Malaysia. 6.7 juta itu merupakan jumlah yang cukup besar, sedangkan mengikut rekod pemerintah waktu itu, hanya 2.2 juta itu adalah pekerja yang hadir di Malaysia secara sah. Maksudnya, implikasinya 4.5 juta itu tidak sah. Ya? 2/3 itu, lebih pada 2/3 itu ada kerja di Malaysia itu secara tidak sah. Di samping itu, kita dapati bahawa terdapat faktor-faktor lain, misalnya seperti dalam tenaga kerja di Malaysia waktu itu di sekitar 15 juta, ya. Tetapi kalau 2.2 juta itu adalah pekerja asing, maksudnya tenaga kerja rakyat Malaysia, ya, warga negara Malaysia itu di sekitar 13 juta.
Jadi kalau dibanding 13 juta dengan 6.7 juta itu bermakna bahawa lebih kurang 35% daripada tenaga kerja yang hadir di Malaysia itu bukan rakyat Malaysia. Dan ini bermakna bahawa bila kita tidak ambil kira kehadiran mereka, angka-angka ekonomi yang diterbitkan oleh pihak pemerintah itu sebenarnya mengelirukan kerana sumbangan mereka itu tidak diambil kira. Tetapi kehadiran mereka juga menekankan kadar upah kerana lebih murah bagi pekerja, bagi pihak majikan ambil pekerja-pekerja seumpama itu yang sanggup kerja dengan gaji yang murah, yang sanggup kerja dengan keadaan kerja yang teruk, dan itu dengan sendirinya memberi akibat kepada rakyat Malaysia sendiri yang bekerja. Akibatnya mereka susah nak dapat kerja kecuali dengan yang sanggup menerima gaji yang murah dan sebagainya. Maka misalnya 2-3 tahun sudah saya ada teman-teman di satu think tank yang lain yang telah membuat tinjauan di ladang-ladang di negeri Pahang di kalangan pekerja-pekerja rakyat Malaysia, dan didapati bahawa pendapatan upah mereka itu kurang daripada taraf minima. Ya, jadi kita dapati bahawa masalah ini sudah wujud sebelum pandemik, tetapi sekarang diburukkan lagi dengan tekanan-tekanan lain akibat daripada pandemik. Dan antara lain sudah tentu kita tahu bahawa PKP itu yang dikenakan itu tidak mengizinkan pekerja sama ada Malaysia ataupun pekerja asing bekerja. Ya, jadi akibatnya pendapatan mereka merosot. Jadi di Malaysia sekarang lebih pada separuh daripada tenaga kerja Malaysia ini tidak kerja dalam sektor formal. Lebih dari separuh kerja di luar sektor formal. Dan itu juga memberi kesan yang menekan kadar upah. Jadi semua faktor-faktor ini harus diambil kira pada peringkat global, tetapi juga kita harus lihat di dalam negeri, dan dalam keadaan dalam negeri juga berbeza-beza. Kalau kita lihat keadaan yang wujud di negeri utara misalnya, ada pekerja-pekerja yang datang daripada negeri Thai, ada pula pekerja di negeri Johor yang kerja di Singapura misalnya, dan itu juga harus diambil kira. Begitu juga ada perbezaan besar di Sabah misalnya, ramai sekali pekerja-pekerja buruh-buruh yang datang daripada Filipina dan Indonesia, tetapi kalau dibandingkan dengan Sarawak, walaupun ada tetapi kurang yang datang daripada Indonesia. Jadi keadaan di tanah air ini berbeza-beza, dan kita harus mengambil kira perbezaan ini juga dalam kita cuba menangani masalah ini. Okey Prof, saya nak tanya, Prof bangkitkan beberapa perkara di situ. Ada isu utama adalah pengeluaran yang kita telah, jenis pengeluaran negara menjadi satu faktor dalam menekankan tahap pendapatan. Kedua tu bargaining power antara workers and capitalist lah kita katakan, kalau nak guna bahasa yang lebih kiri sikit. Dan kelambakan pekerja warga asing. Saya nak tanya berkenaan poin last yang Prof tekankan tadi dengan panjang ya. Kenapa negara kita sangat bergantung pada pekerja warga asing ni? Saya faham majikan hendakkan pekerja yang mereka boleh bayarkan pada kadar gaji yang rendah. Itu memang sebagai kapitalis kita faham itu sebab nak kurangkan kos, jadi diorang akan cuba dapatkan pekerja dengan gaji yang paling rendah. Tapi kenapa negara kita perlu menggunakan pekerja gaji rendah sedangkan negara maju yang lain tidak terlampau bergantung kepada buruh-buruh berkos rendah ni? Boleh Prof tolong jelaskan sikit? Sebab utamanya pada hemat saya ialah kerana pemerintahan yang ada di Malaysia ni boleh dikatakan semenjak merdeka sampai sekarang lebih peka, lebih sensitif, lebih terikat
lebih bergantung kepada pihak majikan dan apa yang saudara gelarkan sebagai golongan kapitalis, ya, kalau dibanding dengan pihak buruh. Malah di Malaysia sekarang, kalau dulu pada tahun 30 tahun yang sudah, ya, lebih kurang 12% daripada para pekerja menjadi ahli kesatuan. Sekarang telah menurun kepada 8%. Ya, 8% yang menjadi ahli kesatuan sekerja. Dan ini sebahagian besar daripada mereka adalah pekerja-pekerja kerajaan yang kerja yang menjadi anggota kesatuan yang tergabung dalam QPEX. Jadi kita dapati bahawa QPEX ini kebanyakan mereka itu tidak ada hak misalnya untuk mengambil tindakan mogok dan sebagainya, dan kita dapati akibatnya gerakan kesatuan sekerja di Malaysia sebenarnya cukup lemah, ya. Dan jadi kita dapati bahawa pemerintahan selama ini, jadi ini sebabnya saya tertarik bila Pejuang Muda menjemput saya bersama, kerana ini satu golongan yang kalau dulu, ya, boleh dikatakan kebanyakan 60 tahun dulu, boleh dikatakan kebanyakan pekerja waktu itu terdiri daripada orang Cina dan orang India, ya. Dan golongan Melayu yang ada itu ramai daripada kaum suku Jawa dan sebagainya, ya. Jadi kita dapati bahawa kebanyakan orang Melayu tidak merupakan kerja sendiri, tidak merupakan golongan pekerja. Tetapi keadaan telah banyak berubah, dan pada akhir abad ke-20 kita sudah dapati bahawa kebanyakan pekerja di Malaysia ini terdiri daripada orang Melayu, dan kita juga dapati bahawa boleh dikatakan mereka mengharapkan pagar, ya, iaitu pimpinan parti politik, tetapi parti politik itu menghampakan mereka, tidak ada siapa yang membela nasib mereka. Dan dalam keadaan sekarang, ya, di mana terdapat parti-parti yang kononnya membela ketuanan Melayu, ketuanan Islam dan sebagainya, kita dapati bahawa boleh dikatakan hampir tiada. Kalau dulu PAS, ya, PAS ada biro pekerjanya, ya, sekarang boleh dikatakan hampir tiada siapa daripada PAS yang melaungkan yang membela nasib mereka. Sudah tentu ada biro pekerja di dalam UMNO dan Bersatu dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita semua tahu bahawa mereka tidak membuat apa-apa. Dalam pemerintahan yang baru lalu, pemerintahan yang dikatakan pemerintahan PN, kita dapati bahawa Menteri Tenaga Manusia itu minta, ya, lulusan universiti jangan pedulikan, ya, gaji minima. Ya, gaji minima itu dalam keadaan kecemasan seperti akibat daripada pandemik, mereka tidak patut pilih bulu. Mereka patut kerja saja. Apa-apa yang boleh diperolehi itu. Jadi kalau itu untuk lulusan universiti, bagaimana pula dengan nasib orang lain, ya? Jadi kita dapat lihat bahawa pemerintahan yang lepas dan juga yang ada sekarang itu seolah-olah tidak mempedulikan nasib golongan ini. Sedangkan mereka ini merupakan golongan yang terbanyak, termasuk di kalangan orang Melayu. Dan jadi dan musuh mereka bukan orang bukan Melayu ataupun orang bukan Islam ataupun pekerja asing. Ya, musuh mereka ialah saudara sedia maklum, ini adalah golongan yang mengambil kesempatan untuk memeras mereka, ya, untuk mengeksploitasikan mereka. Jadi oleh kerana itu amat penting, ya, nasib mereka ini dibela, dan kita harus peka terhadap golongan ini. Jadi kita dapati bahawa tanpa pembelaan daripada pihak-pihak lain termasuk parti politik, ya, saya tidak lihat satu keadaan di mana kepentingan mereka itu akan dapat maju. Satu faktor lagi yang amat penting, kita dapati bahawa dengan adanya ramai pekerja asing seperti sedia ada sekarang, terutama sekali mereka yang sanggup dapat gaji yang murah,
kita dapati dengan sendirinya kemajuan ekonomi dengan sendirinya tidak berlaku. Sebagai contoh, kita lihat misalnya apa yang telah berlaku dengan mekanisasi dalam ladang-ladang, ya. Dari tahun 80-an lagi sudah ada usaha-usaha dan ada mesin, kelengkapan dan sebagainya untuk mekanisasikan apa yang wujud di ladang-ladang. Tetapi pada waktu itu majikan ladang-ladang sampai sekarang mereka kata, oh itu terlalu mahal, dan ini dengan sendirinya menghambatkan mekanisasi proses-proses tertentu. Begitu juga di kilang-kilang, ya, walaupun kurang nyata, ya, tapi saudara boleh faham, ya, bila ada pilihan antara kaedah yang intensif buruh dan kaedah yang lebih maju yang menggunakan mesin dan sebagainya, dia pilih yang intensif buruh kerana bekalan buruh itu murah. Jadi kita kononnya nak jadi negara kaya kononnya, ya, pendapatan tinggi. Tetapi kita memalsukan diri, kita menipukan diri kita dengan memberi angka-angka yang tidak ambil kira sumbangan pekerja asing, dan juga kita juga tidak memikirkan nasib golongan yang terbanyak, ya, malah di kalangan orang Melayu itu sendiri. Okey, kejap. That's a good point, Prof. Tapi saya nak tanya, kita majikan dengan pekerja ni sekarang dah ada konflik lah, cakap, ataupun situasi itu menimbulkan satu konflik. Prof cakap tadi ahli politik dan kesatuan pekerja semua patutnya cuba memperjuangkan nasib rakyat teramai lah, nasib pekerja lah. Tapi dengan kita meningkatkan gaji minima contohnya, ini juga akan meningkatkan kos. Bagaimana pandangan Prof kalau kita buat benda ni, apa kesan dia kepada pelaburan contohnya? Apa pandangan Prof? Bagaimana kita nak imbang kedua-dua desakan ni? Kita perlukan satu suasana yang baik untuk perniagaan, dan pada masa yang sama kita perlu perjuangkan nasib rakyat teramai. So macam mana kita nak imbang ini? Apa pandangan Prof? Kalau kita rujuk balik kepada tahun 90-an, ya, Tun Dr. Mahathir mengemukakan wawasan 2020-nya, dan kita jelas kalau kita baca dengan teliti ucapannya, antara lain ialah kemajuan dari segi proses pengeluaran dan sebagainya, perindustrian mesti maju. Kalau adanya perkembangan ke arah perkhidmatan moden, ya, bukan perkhidmatan tradisional seperti sedia ada sekarang, ya, itu yang nak ditekankan. Dan di samping itu ada konsep apa yang dikatakan Melayu baru, ya, ini dikemukakan dan dibela oleh apa yang dikatakan tim wawasan zaman itu, ya, termasuk Anwar Ibrahim, malah Mayudin dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa sebenarnya pemikiran demikian sudah wujud, tetapi malangnya dengan krisis mata wang 97 boleh dikatakan konsensus muafakat ke arah itu telah hancur, ya. Dengan sendirinya kita dapati bahawa semenjak itu boleh dikatakan penekanan terhadap kemajuan apa yang dikatakan bangsa Malaysia itu telah hancur dan semenjak itu kita boleh dikatakan bahawa ini tidak banyak ditekankan. Jadi itulah yang saya harapkan kumpulan seperti Pejuang Muda ini dapat memainkan peranan untuk melihat kembali, bukan untuk membawa balik segala yang ada, tetapi ada aspek-aspek tertentu
yang baik daripada dulu pada tahun saya sebut pada tahun 90-an. Tapi kalau kita rujuk balik kepada zaman Tun Razak, ya, arwah telah wujudkan misalnya National Joint Council for Labour kalau tak silap saya, dan beberapa kemajuan yang telah diperkenalkan pada zamannya. Tetapi itu boleh dikatakan dalam sejarah politik dan ekonomi dan pekerja Malaysia, boleh dikatakan itu satu kecualian, ya, yang tidak disambung selepas itu. Jadi inilah yang harus diperjuangkan sekarang, apalagi memandangkan cabaran-cabaran yang tanah air kita menghadapi bersama. Okay, thank you, Prof. It's a good reply to the question. Saya ada soalan seterusnya. Saya ada soalan dari rakan kami, namanya Kumal. Soalan dia, should we have 6 million foreign workers in Malaysia? Each single one of them send RM100 home each month. RM600 million are flowing out, while literally no taxes coming in from them. So dia nak tahu komen Prof. Soal sumbangan mereka itu jauh lebih daripada apa yang mereka kirim kembali, ya. Jadi saya rasa nak menjadikan mereka sebagai musuh itu salah, ya. Tetapi kita harus memikirkan apa yang menyebabkan ekonomi kita begitu bergantung kepada pekerja-pekerja asing. Apakah itu adalah sesuatu yang ingin kita kekalkan ataupun kita ingin maju ke depan. Dan oleh kerana itu saya rasa misalnya dalam keadaan pandemik yang ada sekarang, pandemik itu tidak kenal kewarganegaraan, tidak kenal pasport, ya. Kalau kita nak lawan pandemik ini, kita harus melibatkan pekerja-pekerja asing yang sudah ada dalam di tanah air kita, ya. Jadi cadangan saya untuk melibatkan mereka, kita berikan vaksinasi kepada semua daripada mereka dengan syarat mereka mendaftar sebagai warga pekerja asing di Malaysia, ya. Dan mereka itu tidak dikambing hitamkan, ya. Dan jadi katakan kita memberi permit selama 2 tahun, setelah 2 tahun itu kita galakkan mereka kembali, ya. Tetapi dengan cara itu kita akan memastikan, ya, bahawa ramai itu bahawa virus itu tidak ada di Malaysia lagi. Kalau kita hanya tumpu kepada mereka yang rakyat Malaysia, ya, mereka akan terus, wabak ini akan berterusan. Wabak ini akan berterusan kerana bukan hanya meluas di tempat kerja, tetapi juga di tempat tinggal, ya. Malah tempat tinggal itu lebih penting, dan kita semua tahu bahawa pekerja-pekerja asing ini tinggal dalam keadaan yang teruk, ya, dalam keadaan yang teruk, dan di sana, ya, penularan itu berlaku. Jadi kita dapati bahawa kalau kita tidak jadi kita hendak kurangkan kewujudan mereka. Tetapi kalaulah kita katakan halau 6-7 juta yang ada sekarang, ya, dengan serta-merta, apa yang kita buat? Ya, dalam macam bab pepatah Inggeris, ya, kita potong hidung kerana cemburu terhadap muka, ya. Buat apa? Apa untungnya? Ya, jadi kita mesti adakan dasar-dasar yang membela semua pekerja, tak kira rakyat Malaysia ataupun yang asing itu, dan majikan dengan sendirinya terpaksa mengambil pekerja-pekerja Malaysia. Kalau kita memaksa dengan cara-cara tertentu untuk majikan itu ambil pekerja Malaysia, sekarang tidak ada tekanan langsung. Boleh dikatakan bahawa parti-parti yang terlibat dalam, ada yang jadi tukang pukul pekerja asing, bangga dengan kehebatan mereka membuli pekerja asing. Apa untungnya itu? Ya, apa untungnya itu?
dari segi kemajuan kita, memang ramai orang termasuk orang muda yang tidak suka kehadiran pekerja asing. Tetapi apakah mereka patut dikambing hitamkan seperti berlaku sekarang? Apakah itu membantu rakyat Malaysia? Tidak. Jadi saya rasa satu sikap kita patut ambil kesempatan wabak ini dan hakikat bahawa virus tidak kenal kerakyatan untuk mempercepatkan peralihan supaya terdapat supaya pekerja asing yang tinggal di Malaysia ini adalah pekerja-pekerja asing yang sah, yang dapat permit kerja untuk had tertentu. Kalau tidak, saya rasa yang pukulan yang teruk sekali bukan hanya terhadap majikan syarikat-syarikat besar, kilang-kilang dan sebagainya. Ini pukulan itu juga terhadap gerai-gerai yang kecil dan sebagainya. Jadi orang yang sekarang hidup susah, ya, majikan syarikat perusahaan mikro, ya, jangan kira yang kecil, ya, yang mikro, mereka akan diberi pukulan yang teruk. Kalau kita lihat sekarang di skim-skim Felda, kebanyakan mereka yang kerja di skim Felda itu adalah buruh asing. Ya, kita tidak boleh menafikan kenyataan ini. Jadi kalaulah kita halau mereka semua, ya, dengan serta-merta, ini tidak akan. Tetapi saya setuju dengan saudara yang soal tadi bahawa kita harus mengadakan satu usaha jangka medium term lah, ya, untuk memastikan bahawa kita kurang bergantung kepada mereka. Okey. So, satu pencerahan yang baik, Prof. Kita akan pergi ke segmen seterusnya. Nak tanya pasal perkara-perkara apa yang kita boleh lakukan. So, Prof, apa yang harus kita lakukan untuk betulkan keadaan? Tadi Prof ada dah tekankan beberapa perkara, macam kesatuan sekerja, peranan parti politik untuk berusaha untuk memperjuangkan nasib rakyat, itu satu juga. Tapi apa lagi yang kita boleh buat untuk pada pandangan Prof? Pada khidmat saya, dalam keadaan pandemik ini agak susah kita membuat usaha-usaha yang radikal, ya. Ya, tetapi sekurang-kurangnya peraturan undang-undang yang sedia ada tentang gaji minima, tentang syarat-syarat di tempat kerja, tentang keadaan tempat tinggal yang berkait dengan pekerja, semuanya patut dilaksanakan dengan serius, ya. Jangan terima alasan-alasan pihak majikan. Kita sudah tentu kita mesti berikan waktu, masa, tapi masa yang singkat, ya, bukan masa bertahun-tahun tidak sampai ke mana-mana, ya, seperti sering berlaku. Itu amat penting. Dan kita juga harus mendidik orang ramai supaya jangan mengambing hitamkan pekerja asing ini, ya, supaya mereka faham bahawa nasib buruk mereka juga menjejaskan nasib kita, ya. Jangan sangka bahawa kita untung daripada nasib buruk mereka. Itu kepercayaan orang ramai sekarang, bahawa kita untung kerana mereka itu hidup sengsara. Sepatutnya kita sedar peka bahawa nasib kita terikat dengan nasib mereka. Terutama sekali bagi mereka yang makan gaji, ya. Tetapi juga majikan-majikan perusahaan-perusahaan kecilan, ya. Apalagi perusahaan-perusahaan buruh dan sebagainya. Jangan lupa, ini kita merujuk kepada 1/3 daripada tenaga kerja yang ada di Malaysia, ya. Kalau kita halau mereka dengan serta-merta,
pukulan terhadap ekonomi Malaysia itu cukup besar. Jadi kita harus sedar bahawa ini bukan sesuatu yang dapat yang dapat diusahakan dengan cepat. Sepatutnya bila Pakatan Harapan mula berkuasa tahun 2018, pada waktu itu janji Pakatan Harapan untuk menguatkuasakan dan naikkan paras minima, paras gaji minima itu sepatutnya dilaksanakan. Ya, tapi malangnya peluang itu terlepas dan kita dapati bahawa sekarang dengan adanya pandemik, dan kita juga harus sedar bahawa pandemik ini sudah jadi endemik, bermaksud bahawa kita harus sediakan dan ubah suaikan ekonomi kita, kehidupan kita, tabiat kita supaya dapat mengurangkan risiko dan terus hidup bersama dengan virus ini dan bahaya virus itu. Dan ini harus disediakan, dan kita patut menolak mereka yang memberi harap kalau kita berdoa ataupun kita menggunakan ubat-ubat yang kononnya boleh melindungi kita. Ini satu masalah besar dalam masyarakat kita sekarang, terutama sekali di kalangan orang Melayu. Itu adalah sebabnya orang Melayu yang menjadi mangsa utama daripada wabak yang ada sekarang ini. Ya, dan jangan tadi selain daripada pekerja asing lah, ya, sebab angka-angka BID, brought in dead, maksudnya mereka yang telah mati sebelum sampai ke hospital, hampir sebahagian besarnya merupakan pekerja-pekerja asing, dan kebanyakannya pekerja asing yang tidak sah. Ya. Okay, Prof. Okay, that's good. Tapi saya nak tanya juga berkenaan dengan peranan negara, kedudukan negara dalam International Division of Labour, dengan nak terkaitkan tadi dengan masalah kenapa majikan-majikan gagal untuk meningkatkan tahap ekonomi mereka, meningkatkan tahap teknologi. Kita walaupun dah ada mesin-mesin seperti Prof yang sebutkan tadi, tapi mechanization tu lambat berlaku. Kita masih bergantung kepada buruh-buruh kasar daripada negara-negara lain. Saya nak tanya Prof, kenapa benda ni, economic upgrade ni, economic dengan technological upgrade ni lambat berlaku di Malaysia? Memang Prof dah tadi tekankan sebab untuk majikan lebih mudah mereka bergantung kepada buruh kasar yang murah, sebab dah murah memang dah available. Jadi macam mana kita nak shiftkan perkara tu supaya lebih bergantung kepada high technology? Ada halangan ke? Itu soalan utamanya lah. Ya, sebenarnya yang menjadi mangsa besar, ya, mangsa utama malah tahun 97-98 ialah dasar perindustrian. Sebab dengan sendirinya kita dapat lihat bahawa semenjak itu perindustrian tidak berterusan. Ya, dan lebih baik, dan kerana bila perindustrian tidak berterusan, memang tidak boleh dinafikan bahawa pengangguran tidak begitu telah dapat dikawal. Dengan cara apa? Kononnya dengan sektor perkhidmatan. Kononnya menurut propaganda pemerintahan dulu, kononnya kita sudah melampaui peringkat perindustrian. Kita sudah melampaui perkilangan dan sebagainya. Kita sudah menuju ke sektor yang tertiary, iaitu sektor perkhidmatan. Tetapi kalau kita lihat, selain daripada peluang-peluang pekerjaan dan beberapa perkhidmatan digital, selain daripada itu, boleh dikatakan bahawa majoriti daripada pekerjaan perkhidmatan itu dalam sektor perkhidmatan tradisional. Dan ini adalah faktor, dan perkhidmatan tradisional itu boleh dibuat oleh sesiapa.
termasuk boro-boro asing, pekerja-pekerja asing. Dan inilah sebabnya kita dapati bahawa kemajuan itu tidak berterusan. Oleh demikian kita harus kembalikan proses perindustrian itu, tetapi jangan dengan harapkan pelaburan asing. Kita harus manfaatkan pelaburan asing, itu tidak boleh dinafikan, ya. Tetapi dengan cara yang pintar, ya, dengan mengambil kira kelebihan yang ada di Malaysia itu dan juga dengan peluang-peluang keemasan yang ada di peringkat dunia. Biasa bagi beberapa contoh, ya. Kalau kita lihat kelebihan yang ada di Malaysia, ya, zaman tahun 80-an lagi sudah ada MIMOS, ya, untuk memajukan ni. Tetapi pada zaman Perdana Menteri yang saya sudah lupa, ke-6, ya. Banyak sangat. Najib, ya, berapa tahun ya? Waktu Najib memerintah, kita dapati bahawa MIMOS itu dikambing hitamkan. Ya, tidak boleh dapat projek-projek dalam negeri daripada pihak sektor awam. Ya, MIMOS itu terpaksa pergi ke luar negeri untuk dapat projek-projek. Jadi dengan itu kita sektor awam itu sendiri telah dikambing hitamkan. Ya, apa jenis kerajaan ini? Ya, dan sebaliknya peluang-peluang itu diberi kepada kroni-kroni. Ya. Itu yang berlaku, ya. Jadi dan kroni-kroni itu termasuk kroni-kroni yang ada hubungan dengan pelaburan asing, ya. Jadi kita dapati bahawa itu satu contoh lah, ya. Satu contoh lagi kita dapati bahawa dari tahun 80-an lagi sudah ada waktu itu Tan Sri Augustine Ong dan juga Tan Sri Yusof Basiron, ya. Mereka telah memajukan apa yang dikatakan biodiesel. Di Eropah semenjak tahun 2006 biodiesel sudah menjadi kebiasaan, ya, di seluruh Eropah. Biodiesel yang digalakkan berbeza dengan Amerika Syarikat di mana mereka menggunakan bioethanol daripada jagung dan sebagainya. Di Eropah biodiesel. Tetapi hampir semua sayuran minyak sayuran yang ada di Eropah itu jauh lebih mahal kalau dibanding dengan minyak kelapa sawit. Jadi sepatutnya usaha itu patut diteruskan. Sekarang semenjak tahun 80-an, tahun 90-an yang melanjutkan usaha, yang meneruskan usaha ini Indonesia, bukan Malaysia. Malah mereka menggunakan biodiesel dengan kadar yang jauh lebih tinggi kalau dibanding dengan Malaysia. Jadi kita dapati bahawa itu satu kekuatan yang ada, sepatutnya diteruskan. Ada yang lain yang berkait dengan itu. Malaysia merupakan sumber import panel solar yang terbesar bagi Amerika Syarikat sekarang. Ya, walaupun negeri China mengeluarkan 71% daripada panel solar, dia dilarang masuk, ya. Jadi yang import itu dan Korea 7% dan Malaysia juga 7% daripada keluaran di dunia. Tetapi Korea itu banyak gunakan dalam negeri. Walaupun mereka bila ada salji dan sebagainya, panel solar itu kurang berkesan. Tetapi sini di Malaysia ini boleh dikatakan kita ketinggalan zaman. Ya, boleh dikatakan sikit sekali, ya, penjanaan elektrik. Kenapa? Kerana kontrak-kontrak telah diberi kepada syarikat swasta, ya, yang syarikat swasta mulanya menjana elektrik dengan diesel, sekarang ganti dengan arang lebih murah. Dan arang itu mempunyai sulfide dan sulfate yang berbahaya, yang toksik. Ya, dan itu sesuatu yang menyebabkan apa yang dulu dikatakan acid rain, yellow rain dan sebagainya. Tetapi di sini nasib mereka yang hidup sekeliling penjanaan penjana elektrik ini tidak dipedulikan.
Ya, jadi kita dapati bahawa kita nak memperkayakan golongan-golongan tertentu, ya, yang ada hubungan kroni-kroni tertentu dan sebagainya, sedangkan kita mempunyai peluang keemasan. Dan kita dapati misalnya di negeri-negeri lain, malah di Indonesia, bila kita gunakan panel solar yang terapung dalam misalnya di empangan air, ya, itu dengan sendirinya mengurangkan air yang kehilangan. Dan kita jangan lupa, dalam 5 tahun kebelakangan ini sudah 2 musim tanam padi yang telah dibatalkan di Kedah dan Perlis kerana tak cukup air di dalam empangan Pedu. Ya, jadi kita sepatutnya memikirkan masalah-masalah rakyat jelata di tanah air kita, tetapi sebaliknya kita memburu keuntungan. Bukan kita lah, saya tak nampak Azfar ni kaya sangat dia, tapi ya kita apa yang bab pepatah Melayu, ya, kera di hutan disusukan, ya. Jadi inilah yang berlaku dengan dasar-dasar yang di Malaysia, kerana ahli-ahli politik itu bukan hanya usahawan yang memburu keuntungan. Ya, sebahagian besar daripada ahli politik juga memburu keuntungan. Ya, jadi ini, ya, memburu laba. Jadi ini mengherotkan dasar-dasar yang dilaksanakan di tanah air. Ya, Prof, saya nak tanya, boleh tak kita panjangkan sikit sesi kita ni sampai 12.30? Ataupun Prof ada perlu ke tempat lain ke lepas ni ke? Sebab saya ada sesi lain pada 2.30. Okay, 2.30. So 12.30 okey? Ya. 12.30 okey, okey. So saya nak tanya satu soalan last, lepas tu kita akan pergi ke Q&A. Okey. So okey. Baru-baru ni Prof ada orang, kita pernah dengar dalam perbincangan dasar di Barat dan bahkan di Malaysia juga, tentang skim jaminan pekerjaan, di mana kerajaan mengambil tanggungjawab beri pekerjaan secara langsung kepada penganggur untuk turunkan kadar pengangguran kepada SIFA. So pada pandangan Prof, skim ni wajar dilaksanakan tak untuk konteks Malaysia? So kalau boleh, adakah kadar gaji yang ditetapkan wajar diletakkan melebihi kadar gaji terendah pasaran? Pada hemat saya, sukar sekali lah, ya, dengan ada banyak sebabnya. Antara lain kita dapati bahawa semenjak dalam 24 tahun kebelakangan ini, boleh dikatakan bahawa simpanan pihak kerajaan boleh dikatakan berkurangan, ya. Banyak hutang telah dikumpul, selain daripada hutang rasmi yang diumumkan dalam laporan ekonomi daripada Kementerian Kewangan setiap tahun. Ada juga hutang-hutang yang dikatakan dijamin kerajaan, ya, dan itu tidak termasuk dalam laporan Kementerian Kewangan, malah tidak diketahui oleh ahli parlimen sendiri. Misalnya pinjaman untuk 1 MDB, ya, saudara sukar untuk ketahui di dari mana datangnya duit itu dengan merujuk kepada angka rasmi. Sebab 1 MDB itu kononnya perusahaan awam, tetapi yang dianggap sebagai sebuah perusahaan swasta, ya, dan pinjaman-pinjaman itu semua dijamin oleh pihak kerajaan. Maksudnya kita dijamin dengan duit rakyat, tetapi sebaliknya kita dapati bahawa kita tidak tahu. Malah anggota ahli parlimen daripada Barisan Nasional sendiri tidak tahu, ya.
Mungkin itu sebabnya Perdana Menteri ke berapa sekarang? 9 ya? Perdana Menteri ke-9 nak minta Perdana Menteri ke-6 menjadi penasihat ekonomi kepada dia sekarang. Macam-macam kan, Prof. Okey, itu sahaja soalan saya. Kita akan buka sesi kepada Q&A. So, kita akan mulakan dengan soalan daripada saudara Nazirul Mubin. Dia kata, Assalamualaikum Prof. Izinkan saya untuk bertanyakan beberapa soalan kepada Prof. Apakah itu Universal Basic Income? Dan pada pandangan Prof, adakah ianya sesuai dilaksanakan di Malaysia? Dan soalan keduanya, musim pandemik ini banyak syarikat tradisional telah menggunakan tenaga kerja demi menjimatkan operasi syarikat. Hal ini menyebabkan ramai golongan pekerja telah beralih arah kepada bidang gig ekonomi seperti menjadi rider e-hailing. Pada pendapat Prof, adakah ianya satu petanda yang baik atau tak? So, dua soalan itu Prof. Satu tentang UBI dan satu lagi tentang gig ekonomi, kelambakan pekerja memasuki gig ekonomi. Okey Prof. Sebenarnya cadangan UBI ini ada unsur yang cukup baik dan saya cukup bersimpati terhadap cadangan UBI itu. Tetapi cadangan UBI itu ada banyak prasyaratnya. Prasyarat itu tidak wujud di Malaysia malangnya. Ya, seperti saya katakan tadi, dalam suku abad yang sudah, kita dapati bahawa perbelanjaan sentiasa melebihi pendapatan ataupun hasil pihak kerajaan. Jadi akibatnya kemampuan itu untuk menyediakan UBI tanpa kesan inflasi yang agak besar itu tidak boleh dikatakan hampir tidak ada, ya. Namun demikian bagi saya dalam keadaan luar biasa seperti sekarang ini, kita boleh meningkatkan bantuan yang diberi kepada rakyat dengan konsep seakan-akan macam UBI itu, ya, tetapi dengan cara-cara yang akan dengan sendirinya menggerakkan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi Malaysia, pemulihan ekonomi Malaysia. Biar saya bagi satu contoh, ya. Sebelum ini kita sudah ada misalnya satu skim untuk adakan skim sarapan di sekolah, ya, sarapan makanan di sekolah. Tetapi ini dihadkan kepada mereka yang kononnya anak pada B40, ya. Kalau kita lihat mereka yang dapat itu kurang daripada 40%, ya. Jadi dan ada kadang-kadang dengar cerita ada orang yang tidak layak yang dapat, ya. Tapi bagi orang yang hidup susah, ya, biasanya mereka ini segan nak mengaku miskin, ya, segan. Bukan semua orang akan dan ini termasuk anak-anak, kanak-kanak. Saya pernah tanya ramai orang muda dan mereka sendiri kata segan, malulah, you know, kita. Jadi kita dapati bahawa ini tidak patut berlaku. Sedangkan misalnya di negeri Jepun, ya, sejak 1 abad yang lalu, di mana taraf hidup di Jepun itu jauh lebih rendah kalau dibanding dengan kita sekarang. Mereka sudah ada satu skim di mana semua anak murid terlibat dalam skim itu, ya, tak kira kaya ke miskin dan sebagainya. Dan juga ada banyak aspek-aspek skim itu di mana kita sama ratakan, ya, kita mengurangkan perasaan darjat, ya, di kalangan kita, ya. Kita macam P. Ramlee kata dulu, kita masih hidup dalam masyarakat berdarjat, ya. Sekarang nasib baik ada orang yang berani mengaku saya marhainis dan sebagainya. Tetapi ini dengan sendirinya mengaku bahawa wujudnya masyarakat berdarjat sekarang, ya. Dan kita tahulah gelaran-gelaran ini boleh ini kalau kalah
kalah England, ya. Kerana kita ada banyak negeri, ya. Ada 13 negeri, wilayah persekutuan juga, ya. Jadi ya, yang dapat anugerah ini bukan main ramai, ya. Jadi kita semacam dalam satu masyarakat neo-feudal, ya. Dan ramai daripada orang-orang muda tak senang dengan ciri-ciri masyarakat itu. Jadi kembali kepada skim sarapan tu, kita harus di bangku sekolah lagi, ya. Perasaan berdarjat itu harus dihapuskan. Dan mereka semua terlibat, dan ibu bapa juga terlibat untuk memastikan bekalan makanan yang ada pada mereka. Dan kita juga bukan hanya pihak Kementerian Pendidikan yang patut terlibat, tetapi juga pihak Kementerian Kesihatan. Kita dapati bahawa ada skim sarapan sekolah yang diadakan oleh Kementerian Kesihatan, tetapi itu bukan percuma. Itu ibu bapa mesti bayar, tetapi mereka dapat memberi makanan yang lebih berkhasiat, ya, dengan banyak bekalan makanan tempatan, ya, yang dikeluarkan dalam negeri, bukan diimport susu dan sebagainya daripada luar negeri, tapi memastikan ada protein, ada kalsium dan sebagainya dengan sumber-sumber tempatan. Tapi bukan hanya lebih berkhasiat, juga lebih selamat, iaitu kita pedulikan sama ada makanan itu ada banyak menggunakan misalnya pesticide dan bahan-bahan toksik yang berbahaya dan sebagainya. Jadi dengan cara itu kita dapati bahawa Kementerian Pertanian juga patut terlibat. Oleh kerana itu berkali-kali ramai daripada kami merayu supaya ada pendekatan yang menyeluruh, ya, antara kementerian-kementerian yang terlibat. Malah kalau di Malaysia ni terlalu banyak kementerian, sepatutnya Kementerian Wanita dan sebagainya, Kementerian Pembangunan di luar bandar juga terlibat. Tetapi ya, yang pokok itu 3 kementerian itu, ya. Jadi dengan cara itu kita dapat memastikan bahawa generasi akan datang, ya, lebih sihat, ya, dan kita daripada apa yang berlaku di Johor Utara itu, kita dapati bahawa jelas kemajuan anak-anak berkenaan dari segi perkembangan fizikal dan juga perkembangan kognitif, iaitu mental, ya, itu sudah jelas. Jadi tetapi kita dapati bahawa kerana tidak ada kerjasama antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan, kita dapati bahawa Kementerian Pendidikan terus bergantung kepada syarikat-syarikat gegasi untuk bekalkan makanan. Jadi apa makanan? Makanan seperti makaroni, ya, ini, ya, dan sebagainya, dan seolah-olah tidak pedulikan apa yang berfaedah untuk anak-anak, untuk generasi akan datang. Malah ada faktor-faktor lain sebelum masuk sekolah untuk memastikan bahawa pemakanan mereka lebih baik. Kerana dengan cara itu, walaupun tidak akan memberi pertumbuhan ekonomi yang besar, kita dapati bahawa masa depan Malaysia lebih cerah dengan memastikan bahawa golongan mereka ini akan maju dari segi fizikal, dari segi mental dan sebagainya dengan lebih baik. Sekarang ramai sekali separuh daripada kaum wanita yang masuk umur haid, ya, mereka itu anemic, tak cukup iron, ya, dan itu sudah tentu akan menjejaskan bila mereka beranak nanti dan sebagainya. Ini sudah tentu akan memberi kesan kepada generasi akan datang. Jadi masalah-masalah seumpama itu sepatutnya kita sudah atasi dengan kaedah-kaedah yang mudah, yang tidak begitu mahal. Sudah tentu skim ini mahal, tetapi dengan
dengan sendirinya skim itu akan menggerakkan sektor pertanian, di mana sekarang ramai daripada petani-petani kita yang berkebun dan sebagainya, susah sekali dapat pendapatan yang lumayan daripada penanaman padi dan sebagainya. Tetapi dengan cara-cara demikian, kita dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan mereka mengeluarkan bahan-bahan yang sihat. Ya, kerana kalau sekarang apa yang berlaku? Kita hanya tahu bila makanan itu tak sihat bila dia tak dapat masuk negeri Singapura misalnya. Ya, ditolak oleh negeri. Ya, apakah pemerintah tidak pedulikan nasib rakyat Malaysia? Nasib rakyat Malaysia yang makan bahan yang toksik itu. Ya. Jadi itu sebabnya saya sentiasa menekankan bahawa pendekatan yang ada sekarang itu harus diganti, dan ramai sekali ya, pada hari Sabtu yang lalu satu badan baru hadam ya telah ditubuhkan untuk membela ini. Tapi mereka ini sebenarnya secara peribadi sudah lama membela soal-soal ini, tetapi tidak diberi perhatian langsung. Ya, waktu Pakatan Harapan memerintah adalah perbincangan ke arah ini, tetapi akhirnya tak jadi dilaksanakan. Okey Prof, kepada soalan kedua yang diberi oleh saudara Nazirul tadi, tentang syarikat tradisional telah mengurangkan tenaga kerja demi menjembatkan operasi syarikat dan menyebabkan ramai golongan pekerja telah beralih arah kepada bidang gig ekonomi seperti menjadi rider e-hailing. So pada pendapat Prof, adakah ianya satu petanda yang baik atau buruk, dan apakah impak kepada ekonomi negara di masa sekarang dan hadapan tentang the rise of gig ekonomi ni lah basically? Minta maaf pada yang bertanya tadi kerana terlupa dengan itu. Ya, tapi itu satu soalan yang penting ya, dan bagi saya untuk memajukan ekonomi digital ini adalah sesuatu yang perlu ya, dalam proses kita memajukan, memodernkan ekonomi untuk tetapi apa yang harus kita fikirkan juga ialah bahawa gig ekonomi itu sebenarnya adalah suatu membawa implikasi yang cukup besar ya, dan implikasi yang cukup besar itu dengan sendirinya ada implikasi yang berlainan lah ya, bukan jadi boleh nak kata kemajuan itu ada aspek yang lebih maju, tetapi ada aspek yang lebih teruk ya. Sebagai contoh lah ya, bagi mereka yang ada taksi misalnya, mereka termasuk bila masuk gig ekonomi ini, setiap penumpang, sebahagian daripada pendapatan daripada penumpang itu pergi kepada syarikat berkenaan ya, dan itu sudah tentu mengurangkan pendapatan driver taksi itu ya. Apalagi kalau taksi itu disewa ya, jadi yang tinggal kepada pihak driver taksi itu akan berkurangan ya. Jadi nampaknya ya, bagi saya misalnya kalau saya nak cari taksi itu agak lebih mudah sekarang ya. Saya nak cari kenderaan itu lebih mudah dan kadang-kala lebih murah ya, kadang-kala ya. Tetapi apakah itu menguntungkan pihak driver taksi itu dan sebagainya, itu boleh dipersoalkan ya. Jadi dan kita dapati bahawa kuasa syarikat ini kuasa yang boleh dikatakan seakan-akan monopoli ya. Bila syarikat berkenaan misalnya membeli syarikat-syarikat saing ya, misalnya dulu ada saya tak banyak pakai ini Uber dulu ada Uber ya. Uber itu dia telah dibeli ya, jadi kita dapati bahawa persaingan itu sudah berkurangan ya.
Dan ini satu tendensi yang sentiasa terdapat bila ada, dan syarikat-syarikat teknologi umumnya bergantung kepada monopoli. Ya, kalau kita lihat misalnya kekayaan, kalau kita lihat sekarang di dunia, ya, yang ramai ini semua bergantung kepada monopoli masing-masing, termasuk monopoli hak milik intelektual. Jadi kita dapati bahawa misalnya sekarang, ya, apa sebabnya kita tidak dapat mevaksinasikan orang ramai? Kerana mereka yang ada monopoli ini tidak mau kongsikan pengetahuan yang ada pada mereka, tidak mau membolehkan orang lain. Walaupun sudah ada cadangan daripada Afrika Selatan dan India yang disokong oleh kebanyakan negeri sedang membangun di dunia, kecuali Malaysia dan beberapa yang lain, ya, sepatutnya mereka tuntut, ya, supaya ini dibolehkan. Kita patut dapat ujian yang lebih murah, dapat kelengkapan untuk melindungi diri yang lebih murah, ubat-ubat yang lebih murah. Ada, nasib baik ada beberapa ubat yang murah yang terdapat, ya, tetapi sekarang kita ramai di Malaysia ini menjadi taksub, ya, bahawa ada kononnya ubat tertentu yang akan membantu mereka, yang dapat membuat segala-galanya, yang sebenarnya tidak ada bukti, ya, boleh buat segala-galanya. Tetapi ini menjadi bahayalah, ya, berita palsu dan sebagainya. Tapi balik kepada soal gig economy ini, dan kalaulah tidak lama kelamaan setelah PKP dan sebagainya, kemungkinan besar bahawa mereka ni akan berkurang, peluang-peluang yang ada sekarang itu akan akan berubah. Sudah tentu akan berubah, tapi akan berkurangan. Jadi misalnya ada teman saya, ya, sebenarnya teman isteri saya, suami dia sudah 2 kali masuk hospital, ya, kerana kejar pendapatan, ya, sebab lebih banyak kerja, lebih banyak pengantaran makanan dan sebagainya, lebih banyak pendapatan bagi dia. Jadi dia kejar, dia akan ikut jalan-jalan yang shortcut yang ada, ya. Dan akhirnya sudah 2 kali dalam tempoh 1 tahun, dan bukan sikit kecederaan dia, patah kaki dan sebagainya. Ya, jadi kita bahaya. Ya, bahaya. Tapi ini, jadi kalau dulu, ya, modelnya pihak majikan memeras pekerja, sekarang yang kerja sendiri ini memeraskan diri sendiri. Ya, sebab tekanan dari cara kerja yang ada sekarang. Jadi bagi saya gig economy ini bukan sesuatu, ya, dia merupakan sesuatu kemajuan, tetapi juga ada kesan yang buruk, terutama sekali dalam keadaan yang wujud dalam dunia sekarang dan malah di Malaysia sendiri. Jadi itu saya tidak menolak, ya, usaha untuk kita memajukan, kita lebih banyak manfaatkan kemudahan digital dan sebagainya. Tetapi misalnya baru-baru ini kita dapati bahawa bila PKP dikenakan, anak murid dikatakan diberitahu bahawa mereka itu mesti menggunakan alat digital untuk mengikuti kelas. Dan hanya 6% mempunyai alat kelengkapan, ya. Sedangkan lebih daripada 80%, kalau tak silap saya dekat dengan 90% yang mempunyai TV dengan radio. Ya, tetapi itu tidak dimanfaatkan kerana kita kononnya canggih sangat nak menuju kepada IR 4.0 dan sebagainya. Ya, jadi kita kejar itu, tetapi kita tidak memikirkan nasib dan keadaan yang ada di kalangan orang ramai. Jadi ini ada bahayanya, ya. Tapi tidak boleh nafikan gig economy ini membuka beberapa peluang, tetapi juga
melibatkan beberapa bahaya. So kesimpulan dia ada kebaikan dan ada keburukan. Kebaikan dia dalam syarikat-syarikat yang berteknologi ini sendiri yang memegang monopoli ini, dan kita memang perlu mendigitalisasikan ekonomi kita, dan tapi ada kesanlah kepada contohnya taxi driver dan kepada seperti yang Prof cakap tadi, kepada anak-anak muda yang terpaksa menggunakan peranti-peranti digital yang tapi boleh kita gunakan televisyen umpamanya. Okey, sekarang kita akan pergi ke soalan seterusnya. So soalan ni daripada saudara Daniel Don. Kata, salam Prof, kita dapat lihat contoh seperti UAE yang bergantung pada sumber tenaga kerja asing yang agak tinggi, tetapi dalam masa yang sama dapat mengekalkan status high income nation. Tetapi kenapa berlaku sebaliknya di Malaysia? Jawapan Prof. Semua orang tahu UAE mempunyai status pendapatan tinggi kerana minyak. Dan kebanyakan minyak itu bukan di seluruh UAE tetapi di Abu Dhabi, ya. Jadi ini sesuatu yang harus kita ambil kira lah, ya. Ini bukan, jadi bagi saya itu bukan sesuatu yang kita boleh contohi. Malaysia ini berlainan sekali di mana kita dapati bahawa terdapat jauh lebih ramai penduduk. Kalau kita lihat sekarang di sekitar 34 juta rakyat Malaysia, dan kalau kita ambil kira 6-7 juta yang pekerja asing, itu bermakna di sekitar 40 juta rakyat yang ada di Malaysia ni, ya. Dan ini merupakan satu jadi apa yang boleh dilakukan di UAE itu sebenarnya tidak dapat dilakukan di rata-rata, ya. UAE boleh buat, Qatar boleh buat, mungkin Arab Saudi boleh buat, ya. Tetapi ini bukan minyak kita ini tidak pendapatan daripada minyak itu tidak dapat tambah dan akan kehabisan tidak lama lagi yang diketahui, ya, yang sumber-sumber yang diketahui. Jadi kita tidak boleh mengharapkan model seumpama itu, ya. Kita harus memikirkan bagaimana untuk meningkatkan keluaran yang ada dalam negeri dan juga untuk meningkatkan dengan cara yang memberi manfaat kepada orang ramai, kepada para pekerja itu, para pengeluar itu sendiri, yang sebahagian besar merupakan pekerja, ya. Itu yang sepatutnya berlaku. Kebelakangan ini malah sebelum pandemik kita dapati ada satu fenomena yang agak menarik, di mana mereka yang nak kerja dalam sektor formal berkurangan dan mereka pilih kerja di sektor tidak formal. Kerana di sektor formal juga nasib mereka tidak dibela sangat dan mereka mengalami bahawa kedudukan mereka itu keadaan mereka itu merosot, ya. Ada yang kemudian dia merasa, ya, bila tak dapat terus kerja sendiri sewaktu pandemik ini, mereka adalah yang tidak begitu, ya, yang regret lah, ya, yang keputusan untuk keluar daripada sektor formal dulu. Tetapi namun demikian kita dapati bahawa keadaan bagi mereka juga terjejas kerana apa yang berlaku di sektor tidak formal itu menjejaskan sektor formal. Malah di sektor formal juga kita dapati bahawa mereka banyak menggunakan pekerja-pekerja dengan kaedah-kaedah yang tidak formal, iaitu dari segi undang-undang, ya, ada apa yang dikatakan contract of labor dan contract for labor, ya, iaitu di mana dia
dia dapat hubungan itu ada memberi implikasi yang berlainan. Jadi kalau kita ambil pekerja, apa yang dikatakan pekerja kontrak lah, kalau gunakan istilah di Malaysia ni, mereka yang ambil secara kontrak itu tidak ada hak seperti mereka yang diambil secara diambil seperti pekerja biasa. Dan kita dapati bahawa sekarang dengan tertariknya gig economy ini, apa yang dikatakan gig economy ini memberi harapan bahawa kebebasan itu akan wujud. Tetapi kebebasan untuk diperas dengan cara yang lain. Okay. Ya. Dan kita ada tiga soalan lagi ni. So kalau kita boleh berpindah pada soalan yang seterusnya. So pendek kata tadi, untuk soalan tadi, susahlah untuk kita nak ikut United Arab Emirates ni sebab diorang bergantung pada minyak. Kita pula perlu meningkatkan pengeluaran kita pula untuk nak capai taraf yang sama lah. Itu pendeknya lah ya, Prof. Ya, malah ada ramai pekerja Malaysia yang di UAE juga yang telah dibuang kerja. Ya, bila harga minyak turun dan sebagainya. Malah bukan hanya di Malaysia, di Pakistan, di India, semua nasib mereka itu terjejas lah. Ya. Kita pergi next question ya. So kita tunggu next question. So the next question daripada saudara Rusdi, dia tanya, bagaimana kita boleh pastikan setiap majikan dan rakyat Malaysia menghormati serta patuhi gaji minima, tidak kira di mana sahaja lokasi pekerjaan tersebut? Dengan penguatkuasaan undang-undang dan dasar secara tanpa pilih kasih lah. Ya. Misalnya kalau tak silap saya pada ujung tahun sudah ya, ada satu majikan syarikat yang kaya raya ya, yang di mana lebih daripada 300 pekerjanya didapati mengidap penyakit COVID-19. Tetapi bila dibawa ke mahkamah, syarikat itu dikenakan denda beberapa ratus, saya pun tak ingat, mungkin 300 atau 500 sepekerja. Ya, dan itu merupakan satu yang kecil sekali ya. Sedangkan ramai orang yang langgar peraturan lain kena denda 10,000 dan sebagainya. Memanglah ya, jelas bahawa pelaksanaan undang-undang, penguatkuasaan undang itu berat sebelah. Ya. Undang-undang itu dibuat demi mereka yang berada, yang berpengaruh. Tetapi apalagi dalam penguatkuasaan undang-undang itu lagi, kita dapati dia berat sebelah. Okey. So penguatkuasaan utamanya. So, soalan seterusnya. Daripada Tuan Kamarudin Abu Bakar, dia bertanya, sektor tradisional telah tertinggal dari mendapat faedah dari financialisation of the economy dan jurang antara yang berada dan yang miskin semakin meluas. So, apa cadangan Prof untuk menangani masalah ini? Soalan itu penting ya, Saudara Kamarudin, tetapi tidak ada jawapan yang boleh dikatakan yang menyeluruh lah ya. Ya. Kita sekarang di Malaysia ni kononnya bangga ya, kita bangga kerana financial inclusion ya, itu dikatakan tinggi, Malaysia antara yang tertinggi di dunia. Apa implikasinya? Itu bererti bahawa ramai di Malaysia berhutang. Itu implikasinya. Ya, jadi kalau kita lihat ya sebelum pandemik kadar utang di Malaysia di isi rumah lebih pada 80%. Ya, dia berubah setiap tahun tetapi lebih pada 80%. Jadi untuk financialize sektor tradisional, kita harus tanya apakah erti dan implikasinya. Kalaulah sektor tradisional memerlukan modal untuk memajukan industri
kerja yang mereka lakukan itu, bagi saya itu sesuatu yang sepatutnya berlaku. Misalnya kalau mereka mengeluarkan katakanlah dia tanam buah, ya, ataupun dia nak keluarkan sayuran tanpa menggunakan bahan toksik, ya. Itu sesuatu yang patut dibantu, ya. Tetapi kalaulah financialization implikasinya untuk lebih banyak menggunakan bahan toksik, ya, implikasinya sudah jauh berbeza. Jadi kita harus bertanya lah, ya, kita agak sukar, ya, Saudara Kamarudin, untuk menjawab soalan itu tanpa mengambil kira apa yang dimaksudkan dengan menyediakan kemudahan kewangan untuk sektor tradisional. Ya, itu persoalan yang pokok. Okey. Saya rasa kita ada soalan penutup ni lah daripada saudara Fikri. So, apakah langkah polisi segera yang boleh kerajaan ambil untuk mengurangkan masalah ini? Masalah ini saya rasa dia rujuk kepada pendapatan rendah. Apa yang kita boleh belajar daripada Singapura? Lepas tu saya pun nak tambah satu lagi, ya, Prof. So, apa nasihat Prof kepada ahli politik muda yang hendak perjuangkan ekonomi rakyat ni? Apa yang harus kita lakukan sebagai parti politik? Itu saja soalan saya. So, terima kasih. Soalan lah. Ya, terima kasih. Okey, dalam keadaan sekarang, bagi saya amat penting usaha untuk membantu rakyat dalam keadaan yang dihadapi sekarang itu amat penting sekali, ya. Amat penting sekali supaya rakyat bukan hanya dapat terus hidup, tetapi bila keadaan mengizinkan dapat terus memulakan kembali, ya, perniagaan kecilan mereka dan sebagainya. Ini amat penting, ya, sebab apa yang telah berlaku dengan penguasaan PKP selama setahun setengah ini, dia tiba-tiba dia akan dikenakan, tiba-tiba dia akan tamat, ya, dan agak sukar bagi usahawan untuk baca keadaan, ya. Jadi akibatnya kita dapati bahawa sebahagian besar daripada perusahaan-perusahaan ini boleh dikatakan dekat nak muflis lah, ya. Jadi agak sukar bagi mereka untuk hidup kembali, ya, untuk hidup kembali. Dan ini penting kerana kalau kita tidak menangani masalah ini, apa yang bermula sebagai satu kemerosotan boleh menjadi kemelesetan yang berlanjutan. Ya, ini sesuatu bahaya yang cukup besar. Oleh kerana itu, bagi saya, semua rakyat, ya, yang patut dibantu, ya, dalam keadaan ini, dan ini dapat dilakukan, ya. Sebab itu saya kata apa yang dicadangkan tadi dengan UBI itu sepatutnya dijamin dalam keadaan luar biasa ini. Memang ada misalnya orang yang bukan di bawah garis kemiskinan dan sebagainya yang akan dapat manfaat. Tetapi soalnya sekarang kita harus kembalikan ekonomi. Sebab kalau ekonomi itu tidak kembali, kalau permintaan itu tidak ada, kalau orang tak ada duit, tak ada pendapatan, tak mampu untuk beli, ya, pengeluaran itu ke mana? Ya, bekalan itu ke mana? Penawaran itu mesti dibeli. Ya, kalau tidak, ekonomi itu tidak akan bergerak. Jadi soalnya, jadi pengeluaran itu penting, permintaan itu juga amat penting. Dan dalam keadaan setelah setahun setengah
ini kita dapati bahawa ramai sekali yang tidak dapat yang tidak mampu untuk belanja. Tidak mampu untuk belanja makanan. Dan apa yang mereka belanja? Kalau makanan ini yang paling mudah, mi segera dan sebagainya yang tidak berkhasiat langsung. Oleh kerana itu saya cadangan tadi itu untuk kita dapati bahawa itu membantu petani untuk mengubah penanaman supaya mereka dapat mengeluarkan makanan yang sihat, yang selamat tetapi dapat terus dibeli. Kalau sekarang kalau kita bergantung kepada sayur-sayuran yang tidak di pengeluaran sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran itu ada ulat telah makan sikit, orang tak nak beli. Ya. Sepatutnya kita tidak pedulikan itu sangat. Itu tidak membahayakan kehidupan kita. Bahan toksik untuk mengelakkan ulat makan sayur itu lebih berbahaya. Ya, jadi kita harus memikirkan apa yang kita nak pentingkan. Jadi kalaulah ada skim semacam itu di mana Persatuan Ibu Bapa misalnya memastikan bahawa bekalan makanan itu baik, koperasi ataupun persatuan peladang itu membekalkan makanan, dan dengan sendirinya misalnya kita akan dapati bahawa kalaulah di kawasan-kawasan tertentu ada kurangnya zat tertentu, kita dapat bekalkan sayur-sayuran yang ada yang bekalkan zat itu, dan kita dapat mengatasi ini. Sebahagian besar daripada masalah kesihatan yang ada di Malaysia bukan disebabkan oleh penyakit lain, tetapi penyakit yang tidak berjangkit, non-communicable diseases. Dan ini amat penting kita menginsafi. Kalau kita menginsafinya, apa cara untuk mengatasinya? Dengan memastikan zat itu dibekalkan kepada semua rakyat, ya. Dan kita juga ingin memastikan bahawa tabiat-tabiat makan yang kurang baik itu dikurangkan. Misalnya terlalu banyak makan gula, ya. Gula sekarang boleh dikatakan diabetes ini boleh dikatakan macam masuk gol sendiri, ya. Kita main bola, kita tendang bola gol bagi pihak lawan, bukan bagi pihak kita. Kita masuk gol sendiri. Jadi makanan yang bergula itu lazim, dan sekarang makanan sarapan yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan itu mempunyai banyak gula. Ya, begitu juga dengan makanan-makanan lain. Jadi kita mesti cuba elakkan terlalu banyak gula, terlalu banyak garam, dan terlalu banyak yang digoreng, ya. Yang deep fried terutama sekali, ya, dan kita cuba lebih banyak makan ulam dan sebagainya. Ini sesuatu yang generasi saya waktu saya kecil ini sesuatu kebiasaan, tetapi sekarang bagi orang muda agak sukar untuk dapat ulam yang mereka merasakan mereka boleh makan dan sebagainya. Jadi ini satu cabaran yang cukup biasa, tetapi dalam soal gaji rendah ini, saya rasa patut kita jangan kambing hitamkan pekerja asing. Kita harus memikirkan cara untuk keluar daripada pergantungan yang terlalu banyak kepada pekerja asing, tetapi kita juga patut meningkatkan, ya, bukan hanya gaji tetapi keadaan di tempat kerja, supaya majikan dengan sendirinya akan mengalih kepada untuk menyediakan tempat kerja dan syarat-syarat pekerjaan termasuk gaji yang lebih baik untuk menarik pekerja Malaysia, dan lama-kelamaan ekonomi itu kurang bergantung kepada syarikat asing. Tetapi bukan dengan kita memaksa mereka bersembunyi, ya, tetapi dengan mengizinkan mereka kerja
dengan batasan-batasan tertentu. Ya. Dan itu satu cara yang lebih baik untuk kawal masalah pekerja asing dan untuk mengatasi dia. Dan maaf ya, saya terlupa soal tadi yang kedua. Okey, itu saya rasa jawapan tu baguslah untuk menyimpulkan segenap perbincangan kita hari inilah. Prof dah menyentuh beberapa perkara yang kita dah sebut tadi. So sekarang ni saya rasa itu saja masa yang kita ada sekarang ni. Saya nak tanya soalan penutup lah. So apa nasihat Prof sebagai pakar ekonomi kepada anak muda, terutamanya ahli pejuang muda yang berkecimpung dalam bidang politik? Sebenarnya saya terharu dengan undangan ini kerana sudah lama saya tidak pernah dengar kumpulan politik yang berminat terhadap nasib golongan pekerja yang mendapat gaji rendah. Ya. Dan kalau tidak ada pihak lain, saya rasa ini golongan ini cukup besar. Ya, majoriti daripada mereka yang kerja di Malaysia ini di luar sektor formal. Ya, jangan lupa. Dan majoriti ini sedang berkembang, bukan ya. Dan ini bermakna bahawa kalaulah pejuang muda ini dapat membela nasib mereka, dengan sendirinya ini akan mengubah ya perbahasan politik di Malaysia. Kalau pejuang muda itu berjaya membuat demikian. Dan ini saya rasa amat penting. Dan kebanyakan mereka yang menjadi mangsa daripada masalah pendapatan rendah dan sebagainya di Malaysia ini tidak lain tidak bukan pekerja Melayu. Ya. Jadi ini satu cara untuk mengubah diskurs yang ada sekarang di kalangan orang Melayu. Apa artinya misalnya memperjuangkan ketuanan Melayu? Apa artinya ketuanan Melayu dalam keadaan di mana kebanyakan orang Melayu itu hidup susah, ya, jadi tuan atas apa nama tu? Itu seperti ya, kalau rakyat Indonesia kata Melayu itu tergolong dalam pribumi, ya. Tapi di sini putera. Apakah nasib mereka yang diperjuangkan itu semacam putera? Ya, jadi ini satu perkembangan yang cukup baik bagi saya dalam politik Malaysia, dan ini dengan sendirinya ada appeal lah, ya, yang luas, ya, yang cukup luas. Kerana agak sukar pejuang muda ini bermain dengan politik yang ditentukan oleh UMNO dan PAS ataupun Bersatu, ya. Saya rasa tidak ada, itu sudah agak crowded lah, tidak ada tempatnya, dan mereka sebenarnya tidak membawa penyelesaian kepada masalah-masalah nasib orang ramai. Dan oleh kerana itu potensi bagi pejuang muda ini mengubah diskurs di tanah air ini amat penting. Jangan pula kalau kita pakai istilah Perdana Menteri ke-9, ya, jangan pula kita anak tirikan, ya, pekerja yang mendapat golongan pekerja yang berpendapatan rendah di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas nasihat tu. InsyaAllah jika berpeluang lagi kita akan live bersama Prof kalau Prof nak, dalam topik lain pula, mungkin dalam peranan ekonomi dalam kesannya kepada alam sekitar ke umpamanya. InsyaAllah saya arrange dengan Prof kalau Prof sudi. So jadi pejuang muda kita amat menghargai lah kerja Prof untuk berkongsi pandangan yang cukup bermanfaat untuk rakyat Malaysia ni. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi Prof. Ribuan terima kasih kepada panel jemputan, tim produksi Bicara Tanah Air dan semua yang ada bersama-sama dengan kami pada pagi ini. So Assalamualaikum Prof. Terima kasih ya Prof. Waalaikumsalam.